Okey, Tuan, ni tentang penemuan-penemuan candi-candi di Lembah Bujang ni, mengikut pandangan Tuan, di mana keluasan Lembah Bujang adalah lebih kurang 1000 kilometer persegi. Jadi ini bermaksud yang Tuan terangkan tadi tentang pedagang-pedagang, tentang perkembangan agama Hindu dan sebagainya. Jadi di sini wujudnya berbagai-bagai berhala, pemujaan-pemujaan yang konsepkan Hindu Buddha di Lembah Bujang. Jadi dalam tahun 40-an, apabila semasa pemerintahan British, banyak candi-candi dijumpa dan digali. Jadi mengikut pandangan Tuan, boleh terang sedikit tak tentang jenis-jenis candi yang dijumpa, tapak dan sebagainya? Okey, sebenarnya hasil pengkajian ataupun hasil cari gali ataupun dipanggil excavation oleh adik-adik ekologi dulu telah menjumpai beberapa banyaklah candi-candi lah. Okay. Dia mengikut daftar yang terkini sebanyak 87 tapak candi yang berada di sekitar Lembah Bujang ni, di mana ia telah disahkan oleh seorang pengkaji barat yang bernama Alan C pada tahun 1988. Dia buat kajian ni untuk menghasilkan PhD ni selama 8 tahun, pada tahun 80 sampai 88. Dia buat PhD di Universiti Hawaii University di Amerika Syarikat, tapi tajuk dia berkenaan dengan Lembah Bujang. Itu Alan C pada tahun 88. Jadi maksudnya di sini para pengkaji barat tu telah pun membuat kajian di sini pasal Lembah Bujang ni, dan mengambil masa yang terlampau lama untuk menyiapkannya. Dan hasil kajian ni ataupun bukunya setebal 700 buku surat. Yang tesisnya ada di USM sekarang. Untuk makluman juga, dia beberapa tapak yang telah pun dijalankan kajian oleh beberapa kaji yang terdahulu, seperti Patrick Weiss dan juga Dorothy Weiss ni pada tahun 1936 dan 37 ni. Oleh kerana mereka ni dia buat kajian berdasarkan pada dua teori untuk membuktikan sebagai dua teori dia ni, iaitu yang pertama, adakah dia nak membuktikan bahawa di Lembah Bujang ni pengaruh Hindu adalah dominan kat situ, dan yang kedua ni untuk membuktikan bahawa pedagang India ni adalah menguasai ataupun yang paling utama sekali di sini di Lembah Bujang. Jadi inilah Patrick Weiss ni mengambil masa untuk membuat kajian berdasarkan pada teori yang dikemukakan itu. Sebab itulah dia mengkaji tapak-tapak yang berada di sini, terutamanya tapak Candi 8, dan juga di tapak 20, 21, 22 dan 23 di Pekalang Bujang juga, yang telah dicari gali ataupun telah di excavation oleh pasangan suami isteri. Patrick dan Dorothy Weiss ini pasangan suami isteri, kedua-duanya daripada UK kan? Dan mereka ini telah mendapat pembiayaan daripada kerajaan Calcutta di India pada masa itu. Selepas daripada Patrick Weiss ni, beberapa orang pengkaji lainnya telah pun datang membuat kajian susulan, terutama sekali macam Alistair Lang, M. Sullivan, dan juga LSJ pun sama. Betul. LSJ, dan juga para pengkaji tempatan. Para pengkaji tempatan ni bermula pada tahun 1970-an ke atas, 1970-an sehingga tahun 2000, mengkaji daripada tempatan ataupun warga negara Malaysia yang buat pengkajian lah. Dia yang pertama sekali adalah pada tahun 1973 oleh Law Sehen. Law Sehen ni buat kajian berkenaan dengan juga tapak di Pekalang Bujang, di tapak 22 dan 3 ni, untuk menyiapkan master. Jadi Law Sehen ni merupakan graduan daripada Universiti Malaya pada masa itu, 1973, untuk menyiapkan master dia. Dan begitu juga dengan beberapa orang pengkaji tempatan juga, iaitu Profesor Ni Hassan Suhaimi yang buat kajian di Lembah Bujang juga, dan juga Ni
kawasan Suhaimi. Selain daripada itu, Pulau Syaham yang saya katakan ni, dan juga Kamarudin Zakaria yang dulu daripada Jabatan Museum, Datuk Adi bin Taha, dan juga Sofian Sabtu, dan Zulkifli Jaafar. Jadi mereka ni telah membuat beberapa kajian-kajian dan juga penyelidikan berkenaan dengan lubang bujang dan menjumpai beberapa bahan atau artifak yang dapat dikenal pastilah. Jadi sebenarnya bermulanya cari gali yang giat pada tahun 1970-an dan juga di awal 80-an, setelah empangan Kuala Muda itu hendak diusahakan untuk dibuat terusan. Jadi bila mana empangan muda tu dikorek oleh jentera, lalu timbullah berbagai bentuk, maknanya bahan sejarah, terutama sekali macam manet dan juga dia punya seramik, macam-macam seramik. Jadi bermula daripada situlah proses cari gali adalah amat giat sekali dilakukan oleh Jabatan Museum dan Antiquity pada masa itu, iaitu tempat yang kita buat adalah di Sungai Mas. Jadi Sungai Mas ni kawasan yang banyak dijumpai bahan bersejarah, khususnya manet dan juga pecahan-pecahan seramik. Jadi sebab apa dijumpai di situ? Kerana di situlah tempatnya bermula pelabuhan yang pertama. Selepas daripada Sungai Mas, baru dia berpindah ke Kuala Bujang. Dulu adalah di Sungai Mas. Jadi Sungai Mas ni adalah dianggap sebagai kawasan pelabuhan pertama di Kedah pada masa itu, sebelum berpindah ke Kuala Bujang. Dulu adalah Sungai Mas. Sebab itulah Sungai Mas ni dijumpai hampir ribuan dia punya seramik dan juga pecahan-pecahan yang berbentuk ni lah, pecahan benda yang pecah dan juga manet itu sendiri. Menarik kan? Menarik kita terbelakang. Maksudnya Sungai Mas lah sebagai pelabuhan utama, persinggahan utama pedagang-pedagang. Kemungkinan sebab dalam lautan sungai yang dalam itu mudah untuk pedagang sampai dan juga pergi balik, dan juga dari segi keselamatan dan sebagainya. Okey, berkenaan dengan tuan terangkan tadi tentang tapak-tapak. Contoh kalau saya boleh, apa yang saya tahu sedikit sebanyak tentang tapak, beberapa tapak yang saya telah pergi ke tapak kawasan sendiri dan membuat kajian, dan saya mendapati beberapa fakta yang saya kaji tentang, contohnya saya telah melawat tapak 13 yang kini telah pun dipindahkan ke Jabatan Warisan oleh USM. Jadi latar belakang tapak ini adalah dalam tahun 1917, seperti mana yang tuan terangkan tadi tentang diusahakan oleh Puan Ashburn dan isterinya, dan lepas itu diusahakan oleh pihak museum sendiri dan menjaga sejak 90-an. Selepas itu diambil alih oleh Jabatan Warisan. Jadi boleh tuan terangkan sedikit tentang tapak 13 ini, tentang agama ataupun masyarakat sendiri, boleh tak tuan? Contoh apa yang saya jumpa, wujudnya saya telah pun meneramah dengan Tuan Mokhtar, Datuk Mokhtar dari USM. Beliau mengatakan bahawa tapak ini adalah dibuat oleh masyarakat itu sendiri di sekelilingnya yang telah mengamalkan agama Hindu, dan juga pengamalan lama ini untuk mendapat hasil pertanian sawah padi yang ditanam sekelilingnya. Jadi itu yang saya dapat daripada Datuk Mokhtar dari USM, yang saya dapat daripada Datuk tadi. Jadi yang tuan terangkan tadi tentang wujudnya proses agama Hindu Buddha. Jadi adakah tapak 13 ini pandangan tuan wujudnya agama-agama lain ataupun agama animisme itu di tapak itu ada? Dia sebenarnya setiap tapak tu dia ada dua saja agama. Dia ada agama, sama ada agama Hindu ataupun Buddha. Tapi lebih kepada agama Hindu lah di sini. Dia yang jelas sekalinya agama Hindu ni dia ada dua struktur utama, iaitu bimana dan mandapa secara perasingan satunya bimana dan mandapa secara bersambung ataupun bercantum. Itu yang kita boleh katakan bahawa itu candi agama Hindu lah. Kemudian bila kita katakan Buddha pula ni, dia struktur dia adalah berbentuk, kebanyakan berbentuk macam candi di
Benda dalam. Benda dalam tu bukan benda dalam di di ada satu tu yang kat atas tu di Pengkalan Bujang tu adalah satunya agama Buddha. Okey. Sebabnya saya katakan tadi bahawa yang Hindu ni dia ada dua struktur tu, iaitu Memandang Budapa, satu yang berasingan, satu yang bercantum. Kemudian tu pula kita jumpa juga dia punya beberapa arca-arca yang memperlihatkan pengaruh Hindu ataupun Buddha. Dia antara arca ni ada yang boleh kita katakan dia pada untuk semata-mata untuk agama Hindu dan semata-mata untuk agama Buddha. Contohnya kalau yang arca tu ataupun patung yang berbentuk macam dewa apa tu mahasiswa Mardini itu adalah agama Hindu, dan juga dewa Ganesha itu adalah agama Hindu. Tetapi kalau arca yang Harti, iaitu arca Harti ni arca yang agama Buddha yang ibarat macam dia sedang menggendong seorang bayi, itu adalah agama Buddha. Begitu juga dengan patung yang katanya yang apa tu yang muka sebelah dan sebagainya, itu adalah agama Buddha. Dan juga ada beberapa lagi patung Buddha lah yang inilah contoh yang dia macam ni agama Buddha, macam ni agama Buddha. Okey. Agama Buddha, dan juga yang patung Hariti itu agama Buddha, dan juga beberapa patung lagi lah yang benda tu ada di museum sebenarnya. Museum arkeologi Lembah Bujang. Okey. Dan saya dapat tahu kebanyakannya candi-candi dibuat daripada jenis-jenis batu-batu yang ada di sini, yang sekelilingnya. Boleh tuan terangkan sedikit contoh tapak lapan di museum itu sendiri, tapak asal, boleh tuan terangkan tentang batu-batu yang dibina itu? Dia kebanyakan binaan candi itu dibina daripada hasil ataupun batuan yang berada di situ. Contohnya kalau tapak lapan tu, kat situ ada banyak batu granit dan juga batu laterite. Maka dibina daripada batu granit dan juga laterite. Tetapi seandainya batu tu dijumpa di kawasan sungai, contohnya macam tapak 11, 12, 13 tu dipanggil kat ladang Sungai Batu. Itu kemungkinan batu-batu sungai atau juga batu yang berbentuk batu yang kita biasa dijumpa di sungai lah, tapi lebih kepada batu sungai kan. Dia diambil daripada situ. Sebab tu kebanyakan batu-batu yang dibuat daripada candi itu adalah hasil daripada yang dijumpai di situ saja, dan tidak diambil ke tempat lain, dan menggunakan buruh tempatan. Maksudnya mereka membina candi ini ikut matahari terbit. Contoh, ada yang fakta yang mengatakan mereka bina ikut matahari terbit, dan ada candi yang mereka bina ikut matahari turun dan sebagainya. Ada tak tuan tahu pendapat tuan tentang matahari terbit dan sebagainya? Kebanyakan candi yang kita katakan candi Hindu lah, dia lebih kepada barat Okey. sebab apa? Dia dikatakan agama Hindu ni dia mengikut pengaruh Hindu Tantrik ataupun di selatan India tu, termasuk negeri Ceylon atau Sri Lanka hari ini. Jadi dikatakan bahawa semuanya menghadap ke arah timur. Sebab itulah dikatakan bahawa bahagian bumi mana ni semuanya menghadap ke arah timur. Jadi kemungkinan tu dia ambil daripada budaya daripada selatan India tu sendiri. Maksudnya binaan candi itu adalah menyerupai candi kat sana. Maksudnya candi di Bena ni adalah bezanya dari segi bentuk, saiz adalah kecil kalau dibandingkan dengan apa yang dia ada di India. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa pedagang datang ini untuk sementara saja. Ya. Kebanyakan memang semua yang saiznya kecil. Tidak ada yang besar. Jadi saiz kecil ini menunjukkan mereka nak buat dalam jangka masa yang cepat. Ya. Tapi ada fakta yang mengatakan bahawa cara pembinaan ini mereka juga membawa orang-orang yang pakar dalam membina candi, dibawa ke datang sini untuk membina. Adakah fakta ini betul, tuan? Mungkin ada. Saya tak nyata, saya tak katakan benda itu tidak benar, tapi mungkin ada.
Dan dari segi buruh tu memang digunakan buruh tempatan. Oh, Tetapi pemantauan ataupun dari segi reka bentuk tu kemungkinan juga dibawa daripada India tu, betul. India tu sendiri untuk membina candi di sini. Tetapi buruhnya buruh tempatan. Tetapi di bawah penguasaan mereka ni ataupun orang yang pakar dalam bidang candi ni di India. Cuma hanya menggunakan buruh tempatan saja. Kerana buruh tempatan di situ mungkin ramai dan juga mungkin banyak, dan juga mereka ni senang untuk cari bahan ataupun batu-batu yang terdapat di sekitar. Okey, ada maksudnya dari segi candi, pembinaan candi dari segi dalam jangka masa yang cepat, maksudnya mereka datang untuk sementara. Lepas tu mereka juga membawa kebudayaan mereka dari segi pakaian, dari segi makanan. Saya dapat tahu juga di museum ini akan dibina satu galeri, untuk galeri 2, di mana galeri ini untuk menyimpan barang-barang. Tuan, dari segi kaitan candi dengan makanan dan sebagainya, adakah mereka mengamalkan secara vegetarian, contoh konsep vegetarian ni, adakah makanan tu macam itu, Tuan? Boleh? Dia kebanyakan pedagang yang datang sini tu memang dia mendapat bekalan makanan kat sini sebenarnya. Sebab apa? Di antara barang dagangan utama dia adalah seperti serami, dan juga kain-kain kapas, dan juga hasil-hasil selain daripada itulah. Dan sementara daripada sini adalah lebih pada hasil hutan dan juga buah-buah, dan juga untuk dapatkan bekalan air. Air yang bersih lah. Ya, betul. Saya dapat tahu bahawa daripada fakta buku mengatakan air di Lembah Bujang ni begitu bersih, begitu dan mudah didapati. Sebab tu persinggahan tu mereka datang untuk singgah dan sebagainya. Jadi memang betul, Lembah Bujang ni suatu ketika dulu tempat yang sangat lokasi sangat sesuai untuk semua pedagang untuk singgah. Betul ke, Tuan?